Assalamualaikum. Saya Nur Najihah binti Nur Hazli, Matriks 3060, ingin menerangkan tentang kesan penjajahan British terhadap Malaysia. Kesan British terhadap politik Malaysia yang pertama adalah Sultan atau Raja kehilangan kuasa mutlak. Pada awalnya, Sultan atau Raja berkuasa mutlak untuk menguruskan hal pentadbiran negara dan para pembesar. Kedatangan British ke Tanah Melayu telah menjadikan Sultan atau Raja kehilangan kuasa mutlak. Yang kedua adalah sistem residen. Sistem residen telah diperkenalkan di Perak berikutan Perjanjian Bangkok, kemudian Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Sultan terpaksa menerima seorang residen British sebagai penasihat. Gubernur negeri-negeri selat tidak dapat mengawal kuasa residen. Tambahan pula, sistem pentadbiran yang menerima residen juga tidak seragam kerana setiap negeri mempunyai undang-undang tersendiri. Hal ini menyebabkan negeri-negeri tersebut digabungkan di bawah satu sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Kesannya ialah wujud sistem pentadbiran yang terbahagi kepada dua iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Yang ketiga pula ialah sistem demokrasi. Pada awalnya, Tanah Melayu menggunakan sistem feudalism, kemudian bertukar kepada sistem demokrasi. Malaysia mula mengamalkan sistem demokrasi setelah negara ini diisytiharkan merdeka. Jika dilihat, sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia adalah berasaskan sistem demokrasi Westminster, England. Faktor ini disebabkan oleh Tanah Melayu pada masa sebelum kemerdekaan adalah di bawah jajahan British. Mekanisme bagi mewujudkan dan mengukuhkan lagi amalan demokrasi lazimnya dibuat menerusi pilihan raya. Dari segi ekonomi pula, yang pertama adalah sistem pertanian komersial. Pada awalnya, masyarakat Tanah Melayu mengamalkan ekonomi sara diri ataupun pertanian berskala kecil. Namun, apabila berlakunya perluasan kuasa British, sistem pertanian komersial pula diperkenalkan. Seperti yang kita lihat, Malaysia kini menjalankan aktiviti pertanian yang sangat maju. Contohnya, sawah padi dan getah dalam skala besar. Hasil pertanian kita telah dieksport ke negara lain. Yang kedua pula ialah kewujudan institusi kewangan. British telah menggunakan mata wang kerajaannya bagi negeri-negeri selat di bawah lembaga Pesuruhjaya Wang. Seterusnya, British telah menubuhkan bank. Penubuhan bank telah memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan dengan menggunakan kaedah-faedah yang tinggi. Seperti Malaysia, bank bertindak sebagai ejen pembayar kepada ekspor dan import. Seperti yang kita lihat kini, Malaysia amat gemar membeli barangan online. Yang ketiga pula adalah perkembangan sektor kesihatan dan pembangunan hospital kerajaan. Kemasukan buruh asing ke Tanah Melayu menyebabkan penempatan menjadi padat dan tidak dapat diurus dengan baik. Keperluan air bersih juga tidak mencukupi. Keadaan ini menyebabkan penyakit berjangkit mudah merebak. Oleh itu, British telah membangunkan hospital dan klinik. Hal ini dapat kita lihat, Malaysia kini mempunyai doktor dan jururawat yang pakar, serta klinik-klinik dan hospital-hospital yang semakin banyak dibangunkan. Yang keempat adalah pengangkutan dan perhubungan. Kepesatan Pertanian dan Pelombongan telah membuatkan pihak British membina jalan kereta api untuk mempercepatkan pengangkutan biji timah. Perkembangan pusat ekonomi di Tanah Melayu juga telah menyebabkan perkembangan sistem perhubungan seperti telefon, perkhidmatan pos dan radio. Kesannya, Malaysia kini maju dengan sistem pengangkutan dan perhubungan. Contoh dari aspek pengangkutan, Malaysia mempunyai sistem lebuh raya, LRT, lapangan terbang dan pelbagai jenis kereta atau motosikal. Manakala dari aspek perhubungan, Malaysia kini maju dengan pelbagai jenis telekomunikasi dan laman sosial yang membolehkan rakyat Malaysia berhubung dengan orang luar. Kesan British terhadap sosial Malaysia pula, yang pertama adalah sistem pendidikan vernacular. Sistem pendidikan vernacular yang terdiri daripada 3 jenis sekolah iaitu Melayu, Cina dan Tamil. Sistem pendidikan ini menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Selain itu, pendidikan Inggeris telah diperkenalkan.
Penduduk Tanah Melayu yang belajar di sekolah Inggeris berpeluang menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Seperti yang kita lihat di Malaysia, terdapat pelbagai jenis sekolah antaranya English College, St. John, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Cina dan Sekolah Jenis Tamil. Yang kedua adalah pembentukan masyarakat majmuk adalah akibat daripada kemasukan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu. Oleh sebab itu, mereka menjadi penduduk tetap di Malaysia. Malaysia kini mempunyai pelbagai kaum yang bersatu padu. Yang ketiga adalah unsur-unsur barat. Kita dapat lihat melalui seni bina bangunan yang mempunyai ciri-ciri dan reka bentuk yang moden. Sebagai contoh, terdapat peninggalan bangunan pasir salak di Perak yang ditinggalkan oleh J.W.W. Birch. Di Malaysia juga kini terdapat banyak bangunan yang moden, besar, tinggi dan kukuh. Kesan British terhadap agama di Malaysia pula adalah yang pertama, pergaulan bebas. Perubahan yang paling nyata telah dilakukan oleh British di Malaysia adalah corak pergaulan, yang mana ia telah mengamalkan corak pergaulan bebas di antara masyarakat ataupun jantina. Sedangkan dalam Islam, hal pergaulan amat sensitif. Ini kerana ada jurang atau tembok pemisah pergaulan antara lelaki atau perempuan yang bukan muhrim. Tetapi ini telah diketepikan setelah Malaysia dijajah oleh British. Yang kedua, sistem politik. Sebelum kedatangan British, agama Islam tidak dipisahkan dari sistem politik Melayu. Dalam Undang-Undang Melayu lama atau hukum kanon masih terdapat hukum-hukum Islam yang masih digunakan. Bagaimanapun, British berjaya mengubah cara ajaran Islam di Malaysia dengan memperkenalkan sistem pentadbiran sekular, di mana sistem sekular tersebut lebih utamakan keduniaan berbanding agama. Yang ketiga adalah penyebaran agama Kristian. Penyebaran agama Kristian, usaha pihak British telah melemahkan iman sebahagian besar masyarakat Malaysia. Namun, ada sebilangan masyarakat yang tidak mahu menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana bimbang anak-anak mereka akan menganut agama Kristian. Kesimpulan, rakyat harus menghargai kemerdekaan yang dikecapi dan menanam nilai cinta akan negara untuk membantu masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Generasi baru mestilah diberi pendidikan sejarah agar mereka mendapat iktibar. Bersatu padu antara kaum atau masyarakat memainkan peranan penting dalam mempertahankan negara. Terima kasih.